Yang Berhormat Bagan juga telah mencadangkan ditingkatkan bantuan kepada golongan penganggur sehingga RM1,000 sebulan. Seperti yang berhormat sedia maklum, kerajaan menambah baik bantuan prihatin rakyat dan juga bantuan kebajikan. Di antara bantuan Jabatan Kebajikan, kadar bantuan kanak-kanak pun telah dinaikkan sehingga RM1,000 sebulan untuk sekeluarga. Di samping itu, khusus untuk golongan menganggur, kerajaan juga telah mengumumkan pelanjutan sistem insurans pekerjaan SIP, ya, di mana kadar allowance mencari kerja bagi 6 bulan pertama adalah pada kadar minimum 50%. Dengan itu, seorang yang sebelum ini berpendapatan lebih daripada RM2,000 sebulan akan menerima bantuan mencari kerja lebih dari RM1,000 sebulan, seperti yang dipohon. Penambahbaikan ini akan dibiayai sebenarnya melalui kumpulan wang COVID-19. Dengan itu, Yang Berhormat Bagan silalah menyokong RU ini bagi memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Satu lagi soalan daripada Bagan ialah mengenai ferry, ya, mengenai ferry di Pulau Pinang. Isu ferry ini, seperti mana yang Berhormat Bagan sedia maklum, kerajaan sebelum ini pun telah meluluskan peruntukan sebanyak RM30 juta untuk pihak Penang Port mengambil alih perkhidmatan ferry Pulau Pinang. Saya ingin mengesahkan bahawa peruntukan tersebut seperti yang diluluskan sebelum ini akan dibayar dalam 2 ansuran tahunan. Peruntukannya RM15 juta untuk tahun 2021 adalah termasuk dalam peruntukan yang telah diluluskan dalam RUU Perbekalan 2021. Baki RM15 juta akan disediakan. Ya, kerajaan akan memastikan supaya pihak Penang Port akan disyaratkan untuk meneruskan perkhidmatan feri Pulau Pinang yang ikonik dan berwarisan. Terima kasih atas persetujuan. Sangat Yang Berhormat Timbalan Speaker sebagai bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang pun akan sokong dan setuju. So saya ucapkan terima kasih, harap diteruskan dan minta Yang Berhormat Menteri Pengangkutan untuk laksanakannya. Satu lagi berkaitan dengan pendidikan, krisis pendidikan. Kerana sekarang seperti yang saya sebut, kita kehilangan masa persekolahan untuk anak-anak pelajar kita. So bolehkah kita peruntukkan satu jumlah wang 4 bilion untuk beli itu komputer riba supaya kita boleh buat online learning. Dan lagi satu ialah berkaitan dengan itu moratorium. Terima kasih. Ya. Ya, soalan YB Bagan, kalau saya boleh jawab sedikit mengenai moratorium itu dahulu, dan seperti yang diumumkan sebelum ini, golongan B40 akan menerima secara automatik asalkan mereka membuat permohonan. Golongan M40 pada masa ini ialah mereka hanya perlu membuat self declaration untuk mendapat kelulusan, tidak perlu membuat dokumen. Tetapi saya prihatin dengan perkara yang dibangkitkan kerana mungkin ada masalah-masalah administratif yang kita perlu memantau. Jadi saya dengan pihak bank negara akan cuba sedaya upaya untuk make sure lah pihak-pihak bank tidak membuat moratorium ini dengan suka. Menteri, Pasir Mas boleh mohon? Pasir Mas sikit. Ya, Menteri, dalam isu moratorium bank yang diumumkan oleh kerajaan dalam supaya bersasar ini, terdapat sebenarnya aduan yang begitu banyak bahawa sedikit kerenah daripada pihak bank yang menolak penentu kesahan yang telah dibuat oleh pihak peminjam. Jadi sebenarnya apakah cadangan kerajaan supaya pihak peminjam dapat memberikan atau membuat aduan secara mudah kepada kerajaan supaya keluhan mereka dapat didengar? Terima kasih. Terima kasih. So bagi pihak yang perlu membuat aduan, di Bank Negara telah membuat talian khas untuk mereka untuk membuat aduan. Tapi saya di pihak Kementerian Kewangan juga akan memantau perkara ini. Memang ada kes, tetapi tak banyak yang buat komplain pada masa kini. Lebih kurang 98% sekarang kelulusan telah diberikan. Saya nak jawab lagi satu soalan yang berbahagian. Ini mengenai komputer riba. Setakat dalam pengumuman belanjawan lepas, kita telah membuat komitmen untuk memberi 150,000 pelajar daripada 500 buah sekolah di bawah tabung cerdik, di mana JLIC akan membuat kontribusi ini akan menjadi pilot lah kepada usaha kita. Satu lagi soalan saya nak terus kepada Yang Berhormat Pontian. Yang Berhormat Pontian, soalan pertamanya ialah mengenai sejauh mana laluan. Silakan. Sedikit saja, 2 perkara. Pertama sekali, terima kasih kerana memasukkan dana khas bagi orang muda yang ingin mendapatkan komputer riba. Cuma ada 2 perkara di sana. Pertama sekali, bahawa kalau kita lihat kajian yang dikeluarkan menunjukkan khususnya bagi anak muda di Sabah Sarawak, lebih setengah dari mereka tidak ada akses langsung kepada laptop ataupun smartphone untuk adakan kelas pembelajaran atas talian, dan jumlah 150 juta tersebut sebagai pilot program sangat kecil. Kalau kita lihat bawah pemerintahan DN sebelum ini pun, mereka berjaya
juta ringgit untuk kegunaan laptop, tapi this is a big reduction. Yang pertama. Kedua, saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk semak semula salah satu perkara yang telah pun diputuskan sebelum ini tetapi dari segi pelaksanaan masih belum dilaksanakan dengan baik, iaitu paid internship. Sebelum ini telah pun diperuntukkan 10 juta ringgit dana khas untuk memastikan internship berbayar khususnya di sektor kerajaan, dan KSN dan JPA telah pun pindah SOP yang mewajibkan sektor-sektor kerajaan membayar interns mereka sebelum ini RM300 sebulan ke sekarang lingkungan RM850 sebulan. Saya rasa perkara ini sangat penting khususnya dalam kita menepani wabak COVID. Saya harap dua perkara ini boleh diperhalusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Muhammad Muar. Muhammad Menteri, boleh saya tambahkan ada kaitan dengan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Bila kita bicarakan tentang pembelajaran dalam talian, ya saya akur dengan kecaknaan ramai pihak terhadap ketidakmampuan para pelajar, maka dicadangkan komputer riba dan sebagainya. Dan terima kasih kerana memberikan peruntukan untuk 150,000 pelajar. Walau bagaimanapun kita tidak dapat melupakan para guru juga. Saya tidak ingin meminta komputer riba untuk para guru, tetapi di dalam ucapan saya ketika baru-baru ini, ketika kita membincangkan di peringkat jawatankuasa Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ada mencadangkan bahawa para guru yang terpaksa melakukan kelas dalam talian, anak-anak mereka juga melalui kelas dalam talian, mereka terpaksa menggunakan data yang lebih, menggunakan elektrik yang lebih. Jadi saya mohon kepada Menteri Kewangan supaya diberikan sama ada insentif one-off kepada para guru ataupun diberikan pengecualian cukai untuk mereka kemukakan di atas data-data yang mereka telah gunakan, internet dan lain-lain. Dan yang keduanya, ramai guru yang mengajar di Sarawak dan mereka berasal di Semenanjung mengadu bahawa mereka dikenakan apabila pulang ke Sarawak nanti selepas cuti sekolah, sepanjang tempoh kuarantin mereka terpaksa membayar sendiri kos kuarantin tersebut. Jadi saya minta Kementerian Kewangan dapat berbincang dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengangkat kos tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dengan Menteri Kewangan. Boleh saya jawab Yang Berhormat Muar dengan jawapan seperenggam yang semana saya boleh buat pada masa kini lah. Saya juga menerima cadangan itu. Jadi program kita telah buat pengumuman juga mengenai program jaringan prihatin jendela. Kerajaan juga akan memperuntukkan selain daripada komputer riba itu RM500 juta bagi memastikan kesaling hubungan 430 sekolah seluruh negara. SKMM akan memperuntukkan RM70.4 bilion bagi tahun 2021 dan juga tahun 2022 bagi memperluaskan perkhidmatan jalur lebar. Jadi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak kita, kerajaan juga komited untuk membuka semula sekolah pada 20 Januari 2021 dengan SOP bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar terjamin. Yang mengenai guru-guru itu saya ambil maklum dan saya akan berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Menteri Kewangan. Kulai. Sini. Menteri. Sini. Menteri Kewangan. Sini. Terima kasih Menteri Kewangan. Saya nak tanya sikit tentang peluang pekerjaan. Telah diumumkan oleh Menteri Kewangan bahawa akan lancarkan MyStep. Jadilah di mana 50,000 pekerjaan akan ditawar. 35,000 adalah daripada kerajaan untuklah jururawat, guru sementara, medical attendants dan juga pegawai daripada JKM. Saya nak minta breakdown untuk keempat-empat pekerjaan ini dan saya juga nak tanya apa itu salary package untuk mereka yang ditawar di bawah guru sementara. Kerana peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 700 juta ringgit. Jadi kalau untuklah 35,000 pegawai ataupun pekerja secara kontrak untuk 10 bulan gaji maksimum adalah 2,000 sebulan, tetapi untuk guru gaji mereka sebulan sekurang-kurangnya RM3,000. Jadi dah saya nak tanya breakdown untuk keempat-empat jawatan tersebut dan juga gaji untuk mereka. Itu sahaja. Terima kasih Menteri Kewangan. Menteri, saya cuma nak merakamkan sedikit. Saya jawab YB Kulai nanti saya lupa. Okey, YB mau menjawab. Yang ini mengenai MyStep sebenarnya. Perkeliling MyStep akan dikeluarkan oleh JPA dalam masa terdekat dan pecahan bidang sedang dimuktamadkan. Nanti kita akan kongsi dengan Yang Berhormat Kulai. Terima kasih. Pak Menteri, sebagai seorang ahli parlimen daripada Pulau Pinang, saya juga ingin turut merakamkan penghargaan saya kepada Menteri Kewangan yang telah memberi komitmen kepada Yang Berhormat Bagan
bahawa perkhidmatan feri Pulau Pinang akan diteruskan. Yang baik kita puji. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi terus. Kalau boleh saya nak jawab Yang Berhormat Pontian, tadi dia ada banyak soalan, saya nak teruskan. Sila teruskan sebab masa pun terat. Ya. Jadi untuk maklumat ahli Yang Berhormat, terutama YB Pontian, kerajaan telah mengumumkan yang pakej-pakej stimulus ekonomi itu, prihatin berjaya dan sebagainya. Secara keseluruhannya terdapat lebih dari 80 inisiatif yang telah diumumkan di bawah pakej-pakej tersebut. Bagi pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang bernilai 260 bilion ringgit, bantuan yang telah disalurkan adalah seperti berikut. Yang pertamanya, bagi bantuan bersifat one-off seperti bantuan prihatin nasional dan geran khas prihatin, ini jumlah penyaluran adalah pada kadar 94%. Bagi bantuan bersifat medium term seperti program subsidi upah dan skema pengekalan pekerja, jumlah penyaluran adalah pada kadar 89%. Dan manakala bagi bantuan bersifat long term seperti pinjaman mikrokredit tekun, jumlah penyaluran adalah pada kadar 99.8% dan peruntukan kepada Kementerian Kewangan bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19 telah mencapai 96.1%. Bagi penjana pula, jumlah penyaluran dan nilai keseluruhan 35 bilion ringgit adalah seperti berikut. Bagi bantuan bersifat one-off seperti e-penjana, jumlah penyaluran adalah pada kadar 76%. Bagi bantuan bersifat medium term seperti program subsidi upah, ini berjumlah jumlah penyaluran adalah kadar pada 77% dan penyediaan internet untuk pembelajaran dan peningkatan produktiviti telah mencapai 84% penyaluran. Dan manakala bagi bantuan bersifat long term seperti pinjaman mikrokredit penjana, jumlah penyaluran adalah pada kadar 81% dan jumlah pinjaman PKS penjana pada 75%. Bagi pakej prihatin yang diumumkan 25 September yang 10 bilion ringgit adalah seperti berikut. Bantuan prihatin nasional 2.0, bayaran fasa pertama telah disalurkan pada kadar 96.9%, manakala fasa kedua akan disalurkan pada bulan Januari 2021. Geran khas prihatin 2.0 sebanyak lebih 856 juta ringgit telah berjaya disalurkan kepada sejumlah 285,626 penerima setakat ini, manakala rayuan masih dibuka dari 7 hingga 21 Disember. Dan program subsidi upah pula 2.0 ni sebanyak 239 juta ringgit telah disalurkan kepada 39,203 majikan, memanfaatkan 307,420 pekerja. Sikit Ini mengenai sejauh mana keberhasilan pakej-pakej ni. Saya juga nak Menteri, mengambil kalau peluang ini masa untuk jelas sikit. soalan Datuk Yang Dipertua mengenai soalan Yang Berhormat Pontian mengenai bayaran BPR akan menggantikan, adakah akan menggantikan BSH ya. Bayaran BPR menggantikan BSH untuk tahun 2021 akan ditambah baik secara keseluruhannya. Berkenaan bantuan prihatin nasional 2.0 ni, bayaran untuk fasa 2 akan dibayar pada bulan Januari 2021. Nilai BPN ini adalah 2 bilion ringgit. Selain BPN dan BPR, ada pelbagai bantuan lain tersedia di bawah belanjawan 2021 seperti berikut. Aisinal disebut tadi, bantuan kebajikan untuk yang ditambah baik bagi golongan rentan, program jaringan prihatin untuk bantuan kredit telekomunikasi dan juga bantuan-bantuan lain. Tetapi sebarang penambahbaikan inisiatif untuk mengurangkan bebaran aliran tunai individu dan isi rumah bergantung kepada keperluan dan keadaan semasa, dan kerajaan akan sentiasa bersedia untuk melindungi rakyat. Ada lagi soalan daripada Yang Berhormat Pontian mengenai GKP pengenalan semula. Ya, Datuk Yang Dipertua, kerajaan amat prihatin akan cabaran yang dihadapi oleh peniaga mikro seluruh negara. GKP pertama dikenalkan sejak bulan April yang lepas, merupakan bantuan one-off pajak RM3,000. Ia bagi meringankan beban kewangan perniagaan yang dihadapi ekoran penularan wabak COVID-19. Jadi setakat ini hampir 850,000 PKS mikro telah menerima GKP dan GKP 2.0 dengan jumlah bantuan kewangan sejumlah 2.55 bilion ringgit setakat ini. Jumlah ini masih belum lagi termasuk yang rayuan yang saya sebut tadi yang masih lagi dibuka sehingga 21 Disember. Ada juga soalan mengenai Fitch tadi daripada YB Jempol. Datuk Yang Dipertua, seperti mana yang diketahui, agensi penarafan Fitch telah membuat semakan semula penarafan kredit Malaysia daripada A- kepada BBB+, namun dengan peningkatan tinjauan yang lebih baik daripada negatif kepada stabil. Untuk maklumat Yang Berhormat sekalian, kebanyakan agensi penarafan kredit antarabangsa telah pun mengenakan lebih 220 tindakan penarafan negatif sejak awal Mac lepas, termasuk tindakan penurunan penarafan kepada lebih 100 buah negara seperti UK, Hong Kong, Chile dan Laos. Oleh itu, walaupun semakan semula penarafan
penarafan Malaysia tidak menentang arus penarafan global, namun kerajaan telah menyuarakan pendirian rasmi bahawa keputusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan yang telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Datuk Yang di-Pertua, perlu ditekankan bahawa perubahan penarafan ini tidak akan membantutkan usaha Malaysia menuju ke arah pemulihan ekonomi pada 2021. Tambahan pula, sejak pengumuman tersebut, there has not been no knee-jerk reaction dengan izin kepada pasaran. Datuk Yang Terpetua, setelah ekonomi pulih semula, usaha memperkukuhkan ekonomi negara akan diteruskan. Kerajaan komited untuk melaksanakan langkah konsolidasi dan kemampanan fiskal berpandukan kepada rangka kerja fiskal jangka sederhana dan serta pengubalan satu akta tanggungjawab fiskal yang bertujuan untuk menambah baik pengurusan dan pelaporan fiskal. Ada soalan dari Jelebu juga tadi, ini saya nak cuba jawab, ini mengenai vaksin. Insentif cukai berhubung vaksin berbanding dengan komitmen menyediakan vaksin. Ya, Datuk Yang Di-Pertua, saya merujuk pada soalan YB Jelebu yang juga disentuh sebenarnya oleh YB Dungun tadi dan juga YB Bintulu. YB Rasaf pun sebut dan juga Kuala Selangor tadi. Untuk makluman yang berhormat, cadangan belanjawan 2021 telah meningkatkan had pelepasan cukai dari RM5,000 kepada RM8,000 untuk rawatan perubatan ibu bapa. Pelepasan ini tidak semata-mata untuk tujuan rawatan COVID-19 tetapi dicadangkan bagi membantu pembayar cukai yang membantu menjaga ibu bapanya. Sebenarnya cadangan ini telah diterima semasa sesi libat urut saya dengan parti politik. Selain itu, Belanjawan 21 telah mengumumkan pelepasan cukai sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan vaksin yang dilakukan pembayar cukai termasuk bagi pasangan dan anak yang meliputi pneumokokal, influenza, tetanus dan juga COVID-19. Ini tidak bercanggah dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan vaksin COVID-19 untuk sehingga 70% penduduk secara percuma. Diharap ahli yang berhormat sebulat suara dapat meluluskanlah pindahan hari raya ini kerana termasuk kelulusan untuk membiayai kos vaksin yang dianggarkan pada masa ini lebih kurang 3 bilion. Menteri Kewangan, boleh sikit. Menteri Kewangan. MP Kimanis, boleh sikit. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma barangkali saya ingin menyampaikan beberapa pesanan daripada rakyat di bawah sana bahawa adakah pakej rangsangan ataupun apa juga yang telah pun diumumkan selama ini akan dapat membantu untuk menyeragamkan kos ujian COVID test. Sebab apabila kita ingin membuat COVID test di mana-mana pusat perubatan tertentu, kita akan dicat dengan harga yang berbeza-beza. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi ini akan membebankan rakyat sebenarnya. Jadi adakah pakej rangsangan juga membantu untuk menyeragamkan kos? Jadi kita minta untuk dapat diseragamkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin saya nak habis jawab saya soalan tadi. Masa pun dah tamat, saya minta rumuskan. Yang Berhormat Menteri silakan rumuskan. Berkenaan strategi pengenaran. Yang Berhormat Menteri, saya pasal tadi sebut vaksin, yang pasal kontak silap saya teliti jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, 70% tu adalah secara percuma, 30% lagi. Apakah justifikasi yang 30% ataupun kategori golongan masyarakat yang dikenakan bayaran Datuk Menteri? Terima kasih. Sebenarnya saya tak habis lagi nak jawab tadi soalan ni. Jadi tadi soalan juga mengenai pengedaran vaksin ya juga. Pengedaran vaksin ni dasar ini sedang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan kita nantikan pengumuman mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan vaksin akan diperolehi dan sedia digunakan pada penghujung suku pertama tahun 2021. Ada satu lagi soalan mengenai soalan harga vaksin. Sama ada 4 bilion atau 5 bilion. Jawapan saya seperti berikut. Untuk makluman, dalam Akta 830 Rang Undang-Undang ini, sejumlah 1 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan bagi menampung pembayaran pembelanjaan berkaitan COVID-19 termasuk pembelian aset dan peralatan perlindungan PPE, reagent dan consumables. Justru itu, sebagaimana saya telah maklumkan dalam ucapan saya sebentar tadi, kerajaan akan menambah lagi 4 bilion ringgit melalui pindahan ini. Antaranya adalah 1 bilion ringgit kepada peruntukan bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19 dan 3 bilion ringgit lagi bagi menampung komitmen kerajaan dalam menyediakan vaksin COVID-19. Jadi keseluruhannya pada masa inilah 5 bilion ringgit. Kalau diperlukan, kita akan datang balik untuk meminta tambahan untuk ditambahkan kepada pelanggan COVID-19. Soalan yang terakhir itu, saya sebenarnya bukan subject matter expert dalam hal ini, tapi pada pahaman saya 70% itu memberi kita herd immunity, tapi tidak semestinya One last question. Terima kasih. Saya habis atas ini. Dia dah tutup dah. Ini jawab betul ni saya lah.
Jawab tulis Okey. Kalau jawab tulis saya nak tanya kasih dan saya nampak banyak permohonan daripada pihak perbankan yang telah diluluskan. Jadi termasuk daripada Bagan. Jadi saya nak semua orang bergembira dengan tambahan ini. Bagan bersokong. Mana boleh jumpa Menteri Kewangan, permohonan daripada pembangkang semua dah lulus. Sampai dia tak boleh keluar lagi. Ya, tahniah. Terima kasih Araf. Sila Pasir Salak. Terakhir, sila. Datuk Pengusi. Datuk orang tanya Menteri